Menjelang kepada tarikh 11 Oktober 2019, pastinya seluruh mata akan tertumpu kepada pembentangan bajet 2020. Acap kali setiap kali pembentangan ini akan dibentangkan, pastinya kita akan membandingkan bajet 2019 dan juga bajet 2020. Bagaimanakah ia memberi peruntukan kepada pembangunan negara, khususnya pembangunan infrastruktur, dan dilandaskan oleh kemakmuran bersama yang diperjuangkan oleh Tun Dr. Mahathir baru-baru ini. Dan pastinya, kalau saya boleh sentuh di sini, Kementerian Pembangunan Luar Bandar misalnya meletakkan angka 4.3 bilion adalah angka yang sudah pun mencukupi untuk kementerian itu untuk membangunkan infrastruktur. Dan itu adalah tajuk kita pada malam ini, memperkasa industri infrastruktur negara. Tapi bukan Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang kita ingin tekankan di sini, tetapi kementerian yang menjadi asas penting kepada pembangunan infrastruktur negara, iaitu Kementerian Kerja Raya. Tapi sebelum itu, dan ini adalah bicara politik ekonomi, seperti anda saksikan, ini adalah set baru yang kita ingin kongsikan kepada anda. Selain anda boleh saksikan kami di TV1 secara langsung, anda juga boleh saksikan kami secara langsung di Digital My Freeview 123 dan juga secara dalam talian Facebook Live Berita RTM. Seperti biasa, saya bukan keseorangan, saya juga bersama Syed Munawar. Apa khabar, Syed? Baik, Alhamdulillah, Hafiz. Ya. Dan Hafiz sudah pun membocorkan rahsia siapa tetamu kita pada malam ini. Saya kira promosi yang telah kami war-warkan juga telah memaklumkan kepada penonton bahawa tetamu pada malam ini bukan kali pertama ke udara bersama kami. Menteri Kerja Raya Yang Berhormat Barubian. Yang Berhormat, selamat malam. Selamat malam, terima kasih kerana menjemput saya bersama-sama dengan program ini. Ya. Malam ini. Sepanjang pengalaman dahulu bersama YB dan kini pada malam ini, ada saja perkembangan mutakhir yang pastinya boleh kita berikan sorotan dan menarik kepada khalayak penonton untuk mendapat maklum balas mutakhir. Kalau Hafiz, ya, kita sentiasa punya pilihan isu mana yang kita nak angkat dulu. Jadi kepada YB Barubian ini yang sedang hangat dibicarakan ini berkait tentang perkembangan Pen Borneo, kerana kita tahu banyak fokus diberikan untuk menyediakan infrastruktur kelas pertama di sana. Dalam konteks penyediaan itu, mutakhir ini isunya adalah berkaitan tentang penamatan PDP dan projek development partnership program. Mungkin elok kita jelaskan isu ini dalam konteks untuk memahamkan rakyat penamatan PDP ini, YB. Okey, terima kasih saya kena menjemput saya dengan program ini. Pertamanya ingin saya mengatakan kita bersyukurlah kerana Pen Borneo Highway ini di Sarawak dan Sabah. Kita ada satu mega project. It's a big, huge project bagi kita di Sabah dan Sarawak, ya. Dan ini dilaksanakan sejak 2 tahun yang lalu. Dan erti PDP ini sebenarnya project delivery partner. That's what I mean. Okay. Ya. Dan ini adalah satu model yang digunakan pakai oleh pemerintah dulunya dan dalam projek Pen Borneo Highway ini untuk melaksanakan pembinaan Pen Borneo Highway ini. Ya. Dan sekarang ini kita berpendapat kita harus tamatkan PDP, konsep ini. Ya. Dan tujuan kita menamatkan ini adalah untuk menjimatkan kos. Ya. Itu isu pertama. Dan dulunya kita ingin melaksanakan projek ini for efficiency. Ya. Kalau boleh, you just outsourcing your project to a third party. Ya. Tapi dalam perkara ini kita berpendapat bahawa kita dapat menjimatkan kos. Dengan kerjaan yang baru ini kita ingin memaksimumkan projek kita atau kos kita. Dan dalam perkara yang dua ini, bagi Sarawak kita dapat saving menjimatkan kira-kira 1.25 bilion. Ya. Dan bagi Sabah 1.9 bilion. Dan inilah sebabnya kita berpendapat kita harus menamatkan model yang dikatakan PDP model dan kembali kepada conventional method. Yang selalu digunakan oleh kerajaan dulunya. Ya, apabila kita kembali kepada conventional method, artinya apa? Ia akan digerakkan oleh kementerian, oleh JKR? Ia akan digerakkan oleh KKR dan kita sudah juga memutuskan supaya JKR Sabah dan JKR Sarawak akan dilantikkan sebagai SO, Superintending Officer, akan memantaukan pelaksanaan projek ini. Itu maksud dia. Ya.
So there is a continuity kesinambungan projek ini dan kerana itu dalam kita menambatkan PDP projek ini model ini kita akan melantikkan WPC atau contractor quantity atau we call it work package contractor yang sedang melaksanakan projek ini. Kerana banyak orang berpendapat kita menambahkan juga kontraktor WPC ini. Itu bukan. That's the wrong message. Semua mereka ini akan serapkan. Dinovetkan atau dilantik sekali lagi meneruskan projek ini. So both di Sarawak dan juga di Sabah. Dan kita jangan khawatirlah kerana ada news yang mengatakan kita akan juga menamatkan kontraktor dia. Begitu. Jadi itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Masih kekal seperti yang sedia. So mengikut caranya mereka ini akan dinovet kembali kepada KKR dan semua konsultan yang telah dilantikkan oleh mereka ini pun akan dinovetkan kepada kerjaan iaitu KKR. So we become the owner of the project sekarang. Alright, KKR. Yang timbul di mata fikir saya yang berhormat adalah pertamanya alasan menggunakan model PDP dan kita ada pilihan-pilihan lain sebelum ini. Mungkin ini agak menoleh ke belakang untuk kita memahami bagaimana ia harus dibawa ke depan. Kerana model pilihan pada ketika itu adalah PDP. Sedangkan kita ada model-model lain. Mungkin ada kebijaksanaan mengapa memilih sedemikian. Kerana alasannya bahawa kecekapan dan keberkesanan kos. Apabila ianya dianugerahkan semula kepada KKR, adakah bererti kita mengabaikan aspek efisiensi, keberkesanan kos dan kecekapan profesionalisme yang dahulunya menjadi alasan untuk menggunakan model PDP itu? Bagaimana kita memahami ini? Tidak, kerana inilah sebabnya pemerintah sekarang ini beranggapan kita harus mengambil balik pelaksanaan projek ini kerana kita juga ada banyak pakar. We are expert di JKKR. Sebenarnya kita ada unit pakar dalam JKR. Dan dari dulunya sampai sekarang kita dianggapkan satu jabatan teknikal. In fact, we are called the technical department dalam kerjaan sekarang ini. Setahap ini kita ada banyak orang yang specialize dan dapat memantaukan dari segi holistically tentang pelaksanaan projek ini. Dan bagi kita, kita mampu melaksanakan projek ini as good as any of the specialized and professional people out there. Inilah sebabnya. Dan kedua, macam mana yang saya tekankan tadi, menjimatkan kos. And that's a huge thing. Especially kita dari segi keadaan ekonomi sekarang ini dan where we want to save a lot of cost, terdapat terbukti dalam calculation kita sekarang ini. As I've said earlier on, kita dapat menjimatkan 1.25 bilion di Sarawak dan 1.9 bilion dari Sabah. So I think it is important sebagai pemerintah yang bertanggungjawab kepada rakyat dan kita akan menelitikan semua aspek yang begini untuk keuntungan bagi rakyat jelata. 1.25 dan 1.9 ini berarti lebih 3 bilion penjimatan ini. Penjimatan dari bagaimana penjimatan ini boleh dicapai sedemikian? Apakah mungkin ada lagi penjimatan pada masa depan apabila roll out projek ini sudah pun bermula? Kebanyakan figure 3 bilion ini adalah dari professional fees yang telah ditetapkan di bawah model PDP agreement itu ialah 5.5% on the cost of the project tapi selepas ini kita boleh menjimatkan lagi project cost itu. Kalau kita boleh berunding. Ini hanya penjimatan peringkat awal ya begitu. Dan kita akan melihatkan secara holistik lagi dan kalau kita boleh berunding dengan WPC atau kontraktor yang ada sekarang ini, saya beranggap kita boleh lagi menjimatkan lagi banyak kosnya. Dari segi jangka masa YB, apakah nanti dengan penamatan ini akan beri kesan kepada jadual asal pelaksanaan PEN Borneo ini?
Staf sekarang ini, saya kita tahu bahawa projek ini kalau kita tengok di Sarawak ya, dengan apa informasi yang telah saya terima, di actual progress sekarang ini adalah 41%. Kalau dibanding dengan rancangan iaitu 45% ya. Berartinya 4% delay di Sarawak. Okey. Dan di Sabah sekarang ini adalah actual adalah 21%, dan rancangan ialah 44%. Bermaksud 23% delay ya. Dalam keadaan begini, kita faham sudah ada delaynya. Ya. Dan sekiranya kita sekarang ini akan mengambil alih pelaksanaan projek ini, kita akan memantaukan dengan perinci supaya kita akan memastikan there's no more delay. Ya. Dan kita juga dengan profesionalisme yang ada di dalam kerajaan dan kementerian, I'm very confident bahawa ini akan dilaksanakan dalam masa yang kita telah tetapkan. Ya. Hafiz, kita ingin kongsikan peta yang boleh kita kongsikan bersama penonton pada malam ini. Ya, silakan Hafiz. Okey, yang anda saksikan ketika ini di kaca TV anda inilah peta yang dibincangkan oleh YB. Mungkin YB boleh kongsikan pemetaan ini supaya rakyat di luar sana faham tentang jajaran ini, sebab melibatkan Kalimantan, bukan negara kita, dan pastinya bersebelahan dengan Sarawak, YB. Saudara, yang ada di peta sekarang ini adalah jajaran di Sabah ya, dan ini adalah sebahagian jajaran PEN Borneo di Sabah, di sebelah Sabah ya. Dan selain daripada itu, yang kita ada di Sarawak itu jajarannya lain ya. Okey. Itu adalah satu jajaran dari coaching through the coastal area. Okey. Ya. Itu jajaran di Sarawak. Tapi selain daripada PEN Borneo, Sarawak dan Sabah ini, ada lagi satu sektor. Okey. Yang dikatakan Sarawak Sabah Link Road. Okey. Yang itu akan disambung dengan peta yang ada sekarang ini. Okey. Di sebelah Sabah. Okey. Ya. Itu adalah satu jajaran yang telah dirancangkan yang baru. Okey. Okey. Ya. Jadi dalam konteks penyediaan infrastruktur ini, saya kira bukan hanya rakyat Sabah dan Sarawak yang merasa teruja melihat perancangan Trans Borneo dan juga Link Road ini. Perancangan untuk menyediakan Link Road ni, apakah penjadualannya dan bagaimanakah infrastruktur ini disiapkan untuk melengkapkan jaringan di antara Sabah dan Sarawak? Okey, Sarawak Sabah Link Road ini adalah satu rancangan yang kita sudah rancangkan sejak saya mengambil alih Kementerian Kerja Raya ini. Dan alhamdulillah lah, kita bersyukur kerana Prime Minister pun Tun Mahathir telah bersetuju dengan rancangan ini ya. Dan ini adalah anggapan saya, this is the last frontier di Sarawak, di not connected area. Dan sekiranya ini dilaksanakan, this is the last connected area, the missing link dikatakannya. Dia akan memula dari Long Lama, dan dari Long Lama ke Long Bidian dan ke Long Seridan, dan melintasi kawasan pergunungan Mulu, Batu Lawi, Mount Murud, masuk ke kawasan saya ialah di Berudut, Long Loping, dan ke Lawas, Bandar Lawas, dan masuk Marapuk, dan dari Marapuk dia akan ke Sepitang Sabah. Ya. Dan ada lagi dari main road, the main jajaran itu adalah Spur Road ya. Dan Spur Road itu akan masuk ke kawasan Limbang. Ya, dari the main road dia masuk ke Long Napir, ke Medamit dan Limbang. Ya. Dan dari Long Loping dia akan keluar dan masuk ke Long Semadu. Dan dari Long Semadu dia akan ke Bak Kelalan, Bak Kelalan ke Bario.
Dan dari Long Semadu lagi, spur road itu akan masuk ke Sabah, ke Long Pasir. Dan itulah spur road. Okey. Dan itulah dikatakan Sarawak-Sabah Link Road. And that's very crucial. Okey. Ya, kerana ini adalah satu jajaran yang baru. Dan kita harap ini akan dilaksanakan mulai the first quarter of 2020. Okey. Tahun yang akan datang ini. Okey. Dan bagi kita di Sarawak ini adalah satu rancangan jajaran yang terbaik. As I've said, it is the last missing link bagi pedalaman Sarawak. Ya. YB, saya sudah digambarkan bahawa YB sangat fasih bandar-bandar yang akan dan ingat secara grafik dari mana ke mana. Saya mendengar tadi satu persatu pekan-pekan yang disebutkan. Saya bayangkan orang pekan itu yang bila disebut dia kata, oh kita akan dapat jalan nanti. Mereka sangat teruja. Hafiz, kita betul, YB dan juga saya terlintas juga di fikiran saya kalau berkaitan dengan projek yang kita ceritakan tadi. Pastinya kedudukan dan juga struktur geografi di Sabah dan juga Sarawak akan kita berdepan dengan pelbagai cabaran untuk kita bangunkan pembangunan dan juga infrastruktur dan juga binaan di sana. Dan pastinya ada cabaran. Adakah teknologi ataupun kecanggihan yang kita ada pada hari ini mampu kita siapkan projek itu pada waktu yang ditetapkan? Tapi YB, itu kita gantung dulu soalan, dan pastinya banyak lagi projek yang kita akan tangani. Dulu sering kali kita bercakap tentang Sabah dan Sarawak, pastinya ada mulut-mulut yang mengatakan bahawa di Sabah Sarawak kita hanya menggunakan jalan air dan sebagainya. Tapi kini banyak projek yang telah dilakukan demi memastikan pembangunan infrastruktur menyentuh kepada semua kawasan termasuk di luar bandar, apatah lagi di Sabah dan Sarawak. Dan di awal perbincangan tadi kita telah pun bercakap tentang projek antaranya Pen Borneo Sabah Sarawak Link Road ataupun SSLR dan juga Trans Borneo, dan pastinya akan memberi satu senyuman yang baik kepada penduduk di Sabah dan juga Sarawak khususnya. Dan tapi kami di Semenanjung ini kita ingin melihat, YB, apakah manfaat dan juga benefit kepada rakyat di Sabah dan Sarawak khususnya, kepada kita yang mungkin tidak tahu jauh di Semenanjung ini, tapi sebenarnya projek ini sebenarnya memberi satu impak yang cukup besar kepada pembangunan infrastruktur di sana, YB. Terima kasih Hafiz. Syed, mengenai Sarawak Sabah Link Road yang dianggarkan 55 bilion dan ini akan melintasi kawasan yang saya katakan tadi, pendalaman Baram, pendalaman Miri, pendalaman Lawas, Limbang, mungkin close to about 1 million people. They benefit from this jajaran, dan selain daripada itu, saya percaya bahawa ini akan memberi satu catalyst untuk membangunkan kawasan mereka itu dari segi tanah adat mereka, misalnya. Kerana kita tahu bahawa kawasan ini adalah kebijakannya adalah orang asal, orang Ulu, Kayan Kenyah, orang Penan, Lun Bawang macam saya, dan juga orang Iban di kawasan ini, dan kerana itu mereka ada banyak tanah adat, dan sekarang ini tidak ada jalan di mana mereka akan membawakan produk-produk mereka itu, hasil tanaman mereka itu ke pasar. Dan bagi saya ini adalah satu opportunity, the connectivity yang kita boleh guna pakai untuk memasarkan produk mereka itu, and that is very very important for them. Seperti mana Hafiz katakan tadi itu, kita selalu menggunakan air, you use boat, jalan kaki, tapi dengan adanya sekarang ini rancangan infrastruktur begini, tentu sekali kita akan menggunakan jalan ini untuk membawakan our produce ke pasar, itu satu. Selain daripada itu, kawasan ini adalah satu kawasan yang terbaik, kalau saya katakan terbaik di kawasan di negeri Sarawak. It's a very high area, elevation yang tinggi, Mount Murun, Mount Mulu, dan juga Batu Lawi. Dan kerana itu the weather, cuaca itu very conducive bagi orang pelancong, misalnya, and these are the most attractive places. Dengan adanya di kawasan itu pun Gunung The Mulu Park, the National Mulu Park, it is a World Heritage, terkenal di dunia. Dan kita ada satu lagi National Park, itu Gunung Buddha National Park. Yang ketiganya adalah Pulung Tau National Park.
saya percaya dia akan menarik banyak pelancong dan akan mengembangkan industri pelancongan kita di kawasan itu, khusus kepada negeri Sarawak. So bagi saya ini adalah satu keuntungan. This is the benefit that would bring to our people selain daripada socio-economic activity yang akan digiatkan di kawasan ini. Banyak kali kita ada masalah dengan sekiranya kita menghantarkan orang sakit, ada emergency. Sekarang ini misalnya di Lawas, kita harus hantar ke Kota Kinabalu atau ke Miri. Sekiranya kalau kita pergi ke Miri, kita akan masuk ke negara Brunei. Dan bisa gunakan pasport lagi. Tapi kalau ini diteruskan, dilaksanakan, you don't need to go to Brunei anymore. So either way you can ikut Miri atau you could ikut Lawas begitu. So great potential for turis industri dan juga memberi manfaat kepada orang kita di pedalaman dan di sekeliling kawasan ini. That's very huge benefit begitu. Dan kalau kita lihat juga YB ada pengumuman mutakhir ini kalau disebutkan tadi Brunei, Indonesia juga bakal memindahkan ibu kotanya ke daerah Kalimantan itu. Saya kira ini sekaligus akan membina satu jajaran dan kehubung jalinan yang lebih besar dalam konteks Sabah Sarawak dalam Borneo keseluruhannya. This one bagi saya ni ini ada satu berita yang menarik. Yang menarik kerana ini ada memberi satu potensi yang besar. Dan sebenarnya kita sudah berbincang. Dan saya ada courtesy call dengan Ketua Menteri Sabah dalam bulan Jun tempoh hari. Dan dia pun bangkitkan isu ini. Dan kita juga discuss. Dan kerana ini adalah memberi satu opportunity bagi Sabah dan Sarawak dan juga Brunei with that connectivity dengan Kalimantan. Selepas kita mendengarkan bahawa kemungkinan besar Indonesia akan pindahkan ibu kotanya kepada ke Pulau Borneo. Dan sekarang ini kita dipahamkan ini adalah di antara Samarinda dan Balikpapan. Dan bila saya berjumpa dengan Presiden Jokowi di Jakarta tempoh hari pada tanggal 11 September. Dan saya ada opportunity lah. Dan saya mengatakan kita menerima dengan baik cadangan Indonesia memindahkan ibu kotanya ke Pulau Borneo. Dan saya tanya dia adakah ini rancangan yang begitu certain, dan dia mengatakan sudah dirancangkan, dia akan memulakan semua aktiviti dan pembinaan infrastruktur dalam tahun yang akan datang ini. Dan saya dipahamkan juga ini akan dilaksanakan dalam 4 tahun. Dan inilah satu opportunity masa yang kita akan mengambil we take advantage of this. Dan bagi kita ini adalah satu opportunity yang baik, dan itulah sebabnya Ketua Menteri Sabah minta supaya kerajaan pusat rancangkan yang dikatakan dan dirujukkan sebagai Trans Borneo Highway yang akan disambung dari sekarang ini ada rancangan dari Kelabakan ini peta yang saya ada dan rancangannya ialah dari Kelabakan di dekat Tawau masuk ke kawasan sebelah Semanggaris di Kalimantan dan dari Semanggaris ini kita dipahamkan dia ada sudah infrastruktur sudah ada masuk Melinau dari Melinau ke Krayan dan dari Krayan dia kepada satu settlement dikatakan Long Bawan and they just opposite Baklalan kawasan saya dan sekarang ini infrastruktur mereka itu sudah dibina dan hanya kita sekiranya kita mengambil opportunity ini kita akan juga membinakan jalan raya dekat just to connect that dari Long Bawan ke Baklalan
Dan dari Baklalan tadi kita ada spur road sudah dirancangkan. Dari Baklalan masuk ke Long Pasir. Dari Baklalan masuk ke Lawas dan Marapuk dan Sipitang ke Sabah. Jadi ini ada satu loop ya yang akan connect Kalimantan, Sabah, Brunei dan Sarawak. Dan bagi saya, saudara, ini adalah satu potensi yang begitu baik. Karena itu kita sudah merancang dan kita akan angkatkan ini kepada pemerintah pusat supaya kita ambil serius mengenai perkara ini. So that we can benefit lah with the downstream activities yang akan berlaku karena pindaan ibu kota Indonesia ini. Jadi bila Indonesia juga agresif inginkan ibu kotanya siap dalam tempoh 4 tahun bermula tahun depan, kita juga sungguh ingin menyiapkan Trans Borneo. Saya kira limpahannya itu akan segera, insya-Allah, mudah-mudahan. Hafiz, kita berehat seketika buat masa ini. Betul Syed. Tapi sebelum itu, kalau kita melihat kepada projek yang dibangunkan ini, kalau saya melihat di Facebook berita RTM secara langsung di sini, banyak juga persoalan daripada orang-orang Sarawak yang menonton pada malam ini. Antara yang ditanyakan bahawa mereka menyambut baik projek yang dibangunkan ini, tapi bagaimana projek-projek kecil seperti jalan-jalan raya dan sebagainya, ada yang masih lagi tidak mempunyai jalan raya yang dalam keadaan baik. Jadi kita inginkan penjelasan daripada YB sendiri. Orang Sarawak pastinya mereka menunggu-nunggu. Jadi sebelum kita berpisah tadi, saya ada nyatakan persoalan tentang pembangunan lain di Sabah dan juga Sarawak. Misalnya di Colin Graman yang bertanya tentang di Jalan Julau Pakan misalnya. Ini ada satu contoh soalan yang berkaitan dengan soalan yang saya tanyakan sebelum kita berehat sebentar tadi. Dan pastinya tanggungjawab ini bukan hanya terletak kepada Kementerian Kerja Raya misalnya, tapi juga melibatkan juga Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan juga PBT dan juga banyak juga agensi-agensi lain yang perlu menggembling tenaga untuk sama-sama membangunkan infrastruktur di sana. Jadi saya fikir YB juga mempunyai jawapannya yang tersendiri untuk memberi penerangan tentang persoalan orang-orang Sarawak ini, YB. Okey, terima kasih Saudara Hafiz. Ingin saya menjelaskan di sini Cik dia, kerana banyak juga orang kita di Sarawak dan Sabah juga berpendapat bahawa saya sebagai Menteri Kerja Raya ini bertanggungjawab atas semua jalan raya di seluruh negara. Dan bila saya datang ke Kuala Lumpur dan saya diberi terlibat dan information atas kuasa saya, sebenarnya KKR ini atau Kementerian Kerja Raya ini adalah bertanggungjawab atas jalan yang dikatakan atau designated as federal road, ada jalan persekutuan. Dan ini adalah jalan-jalan yang menuju ke lapangan terbang atau ke pelabuhan, the protocol road, ya. Dan juga jalan-jalan yang di universiti-universiti. Ya. Dan jalan di kampung-kampung di luar bandar itu bukan di bawah kuasaan saya. Ya. Kebanyakan jalan-jalan di kampung ini dan luar bandar ini adalah dibina oleh Kementerian Luar Bandar, misalnya. Di Sarawak ada juga dibina oleh Jiwa Murni. Dulunya ini Jalan Jiwa Murni ya dikatakan di Sarawak. Dan mungkin di Sabah mungkin ada juga. Dan dilaksanakan di bawah Kementerian Pertahanan dulunya. Dan selepas itu diserahkan kepada Kerajaan Negeri. Then the rest of the road, jalan raya yang lain itu adalah di bawah Kerajaan Negeri dan juga di bawah daerah atau council road, ya begitu. So walaupun begitu, kerajaan pusat sekarang ini memberi tumpuan kepada beberapa negeri-negeri yang tidak begitu maju, termasuk Sabah dan Sarawak, khusus dari segi pembinaan infrastruktur. Saya percaya dalam bajet yang akan datang ini, the new budget, I expect, saya percaya bahawa ada tumpuan yang begitu exceptional kepada negeri Sarawak dan juga Sabah. Dan kena kita faham mengenai situasi dan keadaan di negeri Sabah dan Sarawak ini. Banyak tempat belum lagi dihubungkan dengan jalan raya. Dan kebanyakan bajet nanti saya percaya akan disalurkan melalui
Kementerian Luar Bandar. Itulah keadaan sekarang ini dan kita faham ya, dan seperti mana yang saya telah katakan tadi, kita harap banyak atau lebih agihan bajet dalam tahun yang akan datang ini diberi kepada negeri-negeri yang begitu jauh dari arus pembangunan. Ya, sementara YB menyebutkan soal bajet ini, saya melihat bahawa penumpuan yang besar diberikan kepada infrastruktur Sabah dan Sarawak telah diberikan sudah agak lama, sekitar dalam 7 tahun kebelakangan ini di dalam pembentangan bajet, dan dijangkakan akan diberikan lagi untuk Sabah dan Sarawak bagi melengkapkan seperti yang Berhormat sebutkan tadi, the last frontier. Bandar-bandar pekan-pekan yang tidak terhubung sebelum ini akan dihubungkan. Satu elemen yang jarang-jarang dibicarakan adalah soal cost of development, kos menyediakan infrastruktur ini di Sabah dan Sarawak secara relatifnya lebih besar. Disebabkan oleh muka bumi, jarak dan seumpamanya, dan ini jarang dibicarakan. Jadi dia ada set off-nya di situ. Mungkin saya ingin sedikit Yang Berhormat jelaskan ini. Saudara, saya berpendapat begini ya, kerana sebenarnya kita ada KPI atau satu syarat-syarat macam mana kita akan melaksanakan atau merancangkan pembinaan infrastruktur di seluruh negara ya. We have a national handbook di mana kita ikut rancangan yang telah diadakan sampai 2030. Dan banyak kajian akan dilakukan kalau sekiranya banyak trafik yang melintasi kawasan itu dan kegunaan begitu destinasi jalan raya akan dibinakan, baru kita melaksanakan begitu ya. Tapi kita mesti faham mengenai ini. Ini tidak boleh digunakan pakaikan di kawasan seperti Sabah dan Sarawak. We have to open up. We have to go in. Kita faham bahawa dari segi ongkosnya mungkin tinggi. Ya, tetapi keadaannya sudah lama. Ditinggalkan dalam isu pembangunan ini, dan kerajaan paham dan kita harus mengambil cabaran ini, and we have to come in whatever the cost is. Dan dalam konsep yang kita telah bincang, iaitu wawasan kemakmuran bersama ini, saya berpendapat kita harus masuk ke kawasan pedalaman begini, dan baru kita dapat merasai kemakmuran bersama begitu. So it may cost the government exceptionally high dalam keadaan begitu, tapi ini adalah satu konsep yang begitu saya berpendapat equitable, yang adil, as ordinary citizen, dan that have equal rights dan ekspektasi dari kerajaan. So I think we take the challenge sebagai kerajaan yang baru. Saya melihat komitmennya sangat jelas untuk mengimbang perkembangan ataupun pembangunan yang disediakan melalui pembangunan infrastruktur. Di sisi yang lain juga, kalau kita boleh mula melihat soal pemodenan penyediaan infrastruktur, kerana hari ini kita bercakap soal bagaimana teknologi memberikan kesan dan juga teknik barangkali dalam penyediaan bahan. Apakah persiapan kementerian ini di dalam mengadaptasi perkembangan teknologi mutakhir dalam konteks menyediakan infrastrukturnya? Kerana tadi kita sudah berbangga bercakap soal penjimatan 3 bilion, itu dari segi konsep dan kaedah. Tapi dalam konsep teknologi, adoption, apakah ada dasarnya dalam konteks kementerian? Ya, terima kasih saudara kerana bangkitkan isu ini. Di bawah Kementerian KKR ini kita ada satu agensi, iaitu CIDB, Construction Industry Development Board. Dan inilah satu agensi yang memantau dan membuat regulation atas industri pembinaan di seluruh negara. Dan dalam program CITP atau Construction Industry Transformation Program, mereka ini ada 4 teras yang we frame that. Iaitu satu ialah mengenai kualiti, keselamatan dan profesionalism. Dan keduanya adalah kelestarian alam sekitar, ketiganya produktiviti, dan keempatnya
antarbangsaan dan daya saing, ya, internationalization dan competitiveness. Dalam konsep trust ini kita telah mengadaptasikan teknologi. Ya. This is very important bagi kita. Dan tema kita sekarang ini iaitu digitalizing the construction industry. Maksudnya we are going to use IT. Ya. Misalnya dalam perkara ini satu cara ialah menggunakan building BIM, ya. Dan BIM ini adalah Building Information Modeling. Satu modeling atau satu software yang di mana kita boleh guna pakai merancangkan pembinaan adakah itu infrastruktur atau building, ya, dengan konsep 3D. Dan kita boleh rancangkan semua itu dalam 3D konsep, ya. Bukan macam conventional method di mana kita ada orang kita arkitek dan ada juga engineer untuk membinakan either it is building or infrastruktur. You have a separate people that do that, but you have a BIM, ya, di mana kita boleh guna pakai dan kita you can check it on in a 3D concept, ya. Dan this is very good. It is ongoing and the industry is using it. Dan keduanya IBS. Ini ada lagi satu faedah industrialized building system di mana kita ada just like fabricated blok besar, ya, dan just like Lego, ya, you build the whole thing. Pasang saja, ya. Ya, ada di factory atau on site begitu. And this is an ongoing thing and bagi kita di kementerian kita championkan ini. Dan sebenarnya ini adalah satu teknologi yang sudah digunakan pakai and it is done in the market. Soalannya bagaimana penerimaan? Tadi YB menyebutkan bahawa industri menggunakannya. Sejauh mana keseluruhan ekosistem pemain-pemain yang ada itu bersedia? Kerana kita memahami bahawa ada juga jurang di antara mereka yang mungkin punya keupayaan, punya kapasiti berbanding dengan mereka yang mungkin belum adopt ataupun mengambil pakai teknologi baik IBS maupun BIM seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi. Hafiz, masanya untuk kita berehat seketika sebelum kita meneruskan perbincangan bersama Yang Berhormat. Kita berehat dulu seketika, memberi ruang kepada YB dan juga saya. Dan saya selepas saja kita kembali, kita akan tanyakan soalan sebab dalam adanya orang Sarawak yang bergembira dengan pembangunan ini, ada jugalah terselit rakyat Sarawak yang ingin menyuarakan sedikit pendapat mereka. Untuk tanyakan soalan daripada orang Sarawak ini, Adam Ali bercakap tentang kebolehcapaian antara bandar dan juga kampung di Sarawak. Misalnya Adam Ali bertanya kesesakan di bandar-bandar utama di Sarawak, khususnya Kuching. Kesesakan kalau di Semenanjung, kesesakan itu perkara biasa sehingga wujudnya hashtag KLTU, saya boleh sebut kat sini, Kuala Lumpur Traffic Update misalnya. Jadi Adam ini bertanya, apakah kerajaan PH dan juga GPS di Sarawak, apakah usaha untuk mengurangkan kesesakan jalan raya di Kuching misalnya, adakah akan diperbesarkan atau bagaimana? Menarik ni. Orang Kuching pun sudah mula. Ya, terima kasih dengan soalan itu, Saudara Hafiz, ya. Saya adalah seorang sebenarnya walaupun asal dari Lawas, ya. Sebenarnya sebelum ini tinggal di Kuching. Bagi saya tidak ada traffic jam yang dikatakan kalau dibanding dengan Kuala Lumpur, ya. The most you can talk about jam di bandar Kuching, perhaps 30 minutes, ya. Dan so bagi saya itu tidak menjadi satu isu yang begitu besar, tetapi sekiranya keperluan dibangkitkan kalau ada kajian yang telah dibuatkan di mana kita harus sekiranya itu adalah jalan di bawah saya, ya, Federal Road, macam saya katakan tadi, yang menuju ke airport atau pelabuhan atau ke institusi-institusi dalam kawasan mereka itu, dan itu adalah di bawah bidang saya. Dan sekiranya ada kajian yang telah dibuat dan keperluan untuk membesarkan jaraknya,
kita terbuka. Itulah tanggungjawab kita kan. Betul. So we look into that. Yeah. Itu tidak menjadi masalah. Soalan seperti ini saya lihat setiap kali kita bercakap soal infrastruktur, khususnya jalan raya, seringkali berbangkit. Kerana saya lihat ramai rakyat yang belum fasih nak mengenal pasti mana jalan federal, mana jalan negeri, mana jalan majlis, mana jalan pihak berkuasa tempatan. Jadi mereka biasanya melonggokkan sekali. Oh ni Menteri Kerja Raya ni, jalan raya berlubang ni, dia terus tanya. Betul. Walhal setengahnya berbeza. Saya sengaja mengulangkan itu untuk memberikan sedikit kefasihan kepada penonton. Kerana kita sentiasa harus bezakan bidang kuasa. Tapi tadi saya gantung satu soalan sebelum kita berehat, Yang Berhormat, soal adoption, penerimaan, acceptance industri di dalam teknologi baik BIM, baik IBS. YB menyatakan bahawa ia sudah pun sedia digunakan oleh industri. Tetapi apakah mereka semua sudah bersedia secara total atau masih ada isu-isu penerimaan poket dalam hal teknologi ini? Tidak begitu sempurna seperti di saya. Informasi yang saya terima ialah dalam kuartal tahun 2018 misalnya BIM, bagi BIM ini 11 JKR projek menggunakan BIM level 2 dan dalam perkara ini kita harap dalam tahun 2020 harapan kita ke semua pembinaan pembangunan lebih 100 juta akan menggunakan 100% BIM level 2. Dan bagi IBS pula kita ada informasi juga bahawa dalam 2014 mengikut laporan ICU dan Jabatan Perdana Menteri, lebih dari 80% projek kerajaan menggunakan IBS, dan dalam dalam swasta, private sector 31.7%. Dalam tahun 2016 kenaikan dari 14% dalam tahun 2014. Dan kita haraplah dalam tahun 2020 80% pembinaan projek kerajaan melebihi 10 juta ke atas dapat markah. Ini ada markah juga ni saudara. 70 markah IBS dan 80% pembinaan projek swasta harga lebih daripada 50 juta dapat 50 markah IBS. So ini cara kita untuk melaksanakan ini supaya industri akan mengambil ini dan kena ada advantage, manfaat. Misalnya dari segi ongkos, menjimatkan ongkos, efisiensi dan juga quality. Dan cepat juga melaksanakan projek ini with quality. So those are the benefit yang kita boleh dapat kalau menggunakan BIM dan IBS ini. Satu aspek yang elok kita berikan sedikit suluhan adalah soal guna tenaga, Yang Berhormat. Kerana saya tahu sektor ini kita bercakap soal bilion-bilion, maka kita banyak bergantung kepada buruh asing. Sebaliknya kita juga punya potensi dalaman. Kita banyak bercakap soal latihan yang perlu diberikan tenaga mahir dalam konteks membangunkan infrastruktur ni. Apakah ada perancangannya dalam kementerian? Ya, ada. Sebenarnya CIDB tadi itu adalah bertanggungjawab, agensi yang bertanggungjawab untuk melatihkan anak-anak muda kita dalam hal ini. Dan kita telah merancangkan, sebenarnya kita ada beberapa tempat melatihkan mereka itu. Iaitu dikatakan ABM atau Akademi Binaan Malaysia. Dan kita ada beberapa ABM di seluruh negara, satu di Kuala Lumpur, satu di Johor Bahru, Johor, dan satu di Kuala Berang, Terengganu, satu di Kuching, Sarawak, dan juga satu di Kota Kinabalu, Sabah. Dan sejak 1997 kita ada TVET training di semua tempat ini, dan setahap ini kita telah mengeluarkan we have about 400,000 orang belia atau orang muda 400,000 sejak 97 dan dari segi ongkosnya kita telah
we have used about 700 million ongkos untuk melatihkan anak muda ini. Okay. Yang penting saya nak kongsikan di sini, saudara, ialah bahawa kualifikasi untuk orang muda belia kita masuk ke ini adalah mereka mempunyai sijil sekolah rendah atau sekolah menengah. Itu mencukupi. Okay. And it is very important. Dan seterusnya kursus-kursus yang akan dikemukakan adalah banyak ya. Daripada 40 bidang kemahiran. These are free. Okay. Yeah? Wow. These are free. That ongkos yang dikatakan tadi 700 juta yang dibelanjakan itu untuk membiayai sepenuhnya. Ya, betul. Okey. Dan selain daripada itu, kita telah memberi fokus kepada 11 jenis bidang kemahiran berimpak tinggi. Dan saya ingin berkongsi kepada anak-anak muda kita ya. Satu ialah scaffolding erection, kedua welding 3G dan 6G, ketiga wireman PW1, PW2, PW3 dan PW4, keempatnya chargeman A0, A1, B0, B1 dan B4. Terusnya gas pipe fitting atau fitting insulation. Seterusnya blasting dan painting. Next one non-destructive testing. The next one crane operation. Ini penting. This is very attractive ya. Plant operation, plumbing, air conditioning and mechanical ventilation. Ya. Dan inilah 11 kursus yang berimpak tinggi yang kita nak promote ya. Okay. This is very important. Sebenarnya banyak anak muda kita tak tahu tentang training TVET ini ya, yang disediakan. For me, asal dari Lawas, baru-baru kita mengambil alih Kementerian tempoh hari, kita telah we had a road show di Lawas. And I didn't even know. Saya tak tahu tentang ini. Dan banyak orang muda kita dari Lawas kita dapat rekrut ya. So these are the thing. Ini adalah perkara atau kursus-kursus yang kita menjalankan sekarang ini di sebuah tempat-tempat TVET ABM kita di seluruh Malaysia. Pengambilan berterusan, ada julat masa tertentu dalam pengambilan untuk kemasukan ke ABM? There is a fixed time for it to get it. But then sekarang ini kita telah membuat satu jelajah bermula di Kuching, Sarawak baru-baru ini 2 minggu yang lalu, dan selepas itu akan ke Terengganu dan selepas itu ke kawasan Kuala Lumpur. Dan ini adalah satu opportunity bagi kita untuk berkongsi and rekrut orang muda ini. And yang penting ini saja kita mendapati bahawa mereka yang graduate dari spesifik ini kan, they are paid well. They even paid better than professional graduate dari university. Untuk TVET. Ya, untuk TVET ya. And this is something that I want to share. Saya nak berkongsikan ini dengan anak muda kita supaya jangan kita anggapkan bahawa training kita ini tidak ada standard. It is international standard. Ya, ini penting. Nak mengubah persepsi juga satu cabaran. Ya, betul. Saya di akhir perbincangan ini saya yakin pembangunan yang dibangunkan di Sabah Sarawak akan berlaku limpahan ekonomi khususnya dalam memberi peluang pekerjaan kepada golongan muda khususnya. Jadi YB dan juga Syed, kita bercakap tentang Sabah dan Sarawak. Saya ni negeri lain dah pergi tapi Sabah Sarawak saya tak sampai lagi. Belum pun nak sampai ya? Belum sampai. Mungkin saya nak tunjuk penerbit kita kita kena bantu sikit insya-Allah. Saya belum teringin sangat nak pergi sana. Jadi terima kasih kepada mereka yang bertanyakan soalan dan terima kasih kepada semua yang menonton Bicara Politikonomi malam ini. Saya Hafidh Dawson dan Syed Munawar mengundur diri buat